Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jadi selamat malam semua. Cik, dua-duanya anak akan pandang kat sini ya. Jadi selamat malam semua. Jadi persoalan yang akan timbul, mana Syekh Haziq kan? Kita orang nak Syekh Haziq. Minta maaf malam ni Syekh Haziq ada urusan, jadi terpaksa lagi anak ganti malam ni. Hari tu anak pernah ganti kali ni kali kedua. Jadi okeylah, terimalah dengan seadanya muka orang banyak dosa ni lah. Okey. Tengok kitab. Oh, ada kitab sendiri. Bagus. Okey. Jadi semalam kita berhenti pada faslun fi faraidit tayammumi. Faraidit tayammumi. Okey. Pada fasal rukun tayammum. Soalnya kita dah masuk sikit. Ustaz Aziz dah masuk sikit, tapi hari ni kita ulang je balik, tak apa. Okey. So, jom kita start. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi faraidit tayammumi ay faslun fi bayani faraid tayammumi. Furud tayammumi khamsatun. Rukun-rukun tayammum tu ada 5. Apa beza furud dengan rukun? Dari segi bahasa ni mesti ada beza dia. Furud dengan rukun. Tapi maksud furud kat sini adalah rukun. Okey, ni rukun. Maksudnya rukun-rukun tayammum. Ada 5 iaitu al-awwalu naqlu turab, as-sani niat. Yang pertamanya memindahkan tanah, yang keduanya niat, yang ketiganya menyapu wajah, yang keempatnya menyapu kedua tangan sehingga ke siku, dan yang kelima sekali tertib di antara dua kebasuhan. Okey. Jadi first kali kita dah bincang benda ni banyak kali lah kan. Apa maksud furud? Apa maksud rukun? Kita dah pernah bincang apa tu syarat kan. Tapi rukun ni apa? Okey, ni sekali lalu je sebab benda ni semua dah tahu makruf. Rukun ni adalah dalam takrifan bahasa Arab dia kata ma yatawaqqafu, ni siapa yang nak tulis boleh tulis. Rukun ni adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'i. Ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'i wa kana juz'an minal mahiyah. Apa maksud rukun? Okey, rukun ni adalah suatu benda yang tidak boleh tidak mesti ada untuk mengesahkan sesuatu. Okey. Dan dia adalah sebahagian daripada ibadah tu. Maksudnya, contoh kat sini, rukun-rukun wuduk. Dia adalah tidak boleh tidak kena ada rukun-rukun wuduk ni untuk rukun-rukun tayamum ni untuk mensahkan tayamum. Dan dia adalah sebahagian daripada tayamum tu sendiri. Berbeza dengan syarat. Syarat ni apa? Syarat ni dia sama. Dia satu benda yang tidak boleh tidak mesti ada pada suatu ibadah. Tapi dia bukan sebahagian daripada ibadah. Contoh, mungkin kalau tayamum tak nampak. Kalau solat, okey. Kita kata solat rukun. Rukun adalah suatu benda yang tidak boleh tidak mesti ada untuk mengesahkan ibadah. Kalau kita tak rukuk, tak sah. Okey, kalau kita tak rukuk, tak sah. Dan dia juga sebahagian daripada ibadah. Itu rukun. Tapi kalau syarat sah solat, contohnya syarat ni menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni betul. Kita kata dia adalah syarat sebab apa? Sebab dia tidak boleh tidak mesti ada menghadap kiblat untuk mengesahkan solat kita, betul. Tapi menghadap kiblat tu sendiri dia bukan solat. Ini biasa perbincangan dalam bab fiqh lah, macam pengertian-pengertian, tapi tak ada apa pun. Tapi sebagai ilmu kan? Ilmu kita kena tahu kan? Tahu. Okey, Alfi kalau salah betul kan? Seram lah mengajar ada Alfi ni. Okey. Jadi, furudut tayammumi rukun-rukun. Tayamum ada 5. Yang pertama, naqlut turab. Okay, naqlut turab. Yang pertama sekali, memindahkan tanah. So, okay, bila kita kata memindahkan tanah ni dia bukan, kita biasa faham, biasa orang salah faham. Naqlut turab ni kita faham tanah yang ada kat muka, tanah yang ada kat tangan, kita pindahkan ke muka. Okey. Itu kita panggil basuhan muka. Itu rukun lain. Tapi naqlut turab ni adalah memindahkan tanah daripada tempat dia sendiri ke tangan kita. Naqlut turab min makaniha. Maksudnya, okey. Mungkin tak jelas. Apa maksud benda ni kan? Apa benda Ustaz Iman Pik? Okey, contohlah anak kata. Contoh kita dekat padang pasir. Kat padang pasir tak ada air. Okay, tak ada air. Kita nak tayamum ni.
kat padang pasir, tiba angin kuat. Tiba pas tanah-tanah debu-debu tu melekat kat muka kita. Bila melekat kat muka kita, kalau kita terus sapu macam tu je, niat tayamum tak sah. Sebab apa? Sebab kita dah kata, syarat awal adalah dia kena memindahkan tanah. Anang dah kata, saya dah kata, aku dah kata. Kalau kita basuh, kita lap, kita sapu je muka, itu sapuan muka. Sapuan muka adalah rukun lain. Memindahkan tanah ni rukun lain. Maksudnya dia mesti ada the act of memindah tu. Maksudnya wajib ada perbuatan memindahkan tu. So kita nak kena buat macam mana? Kalau dekat lantai kita faham lah, kita just tepuk, kita memindahkan tanah daripada lantai ke tangan. Itu dah pindahkan. Tapi kalaulah dekat muka. So macam mana? So asalnya tanah tu dekat muka. Kita kena pindahkan tanah daripada muka ke tangan. Itu dulu, itu first. Itu maksud pindah tu. Kan? Ini memang dibincangkan oleh ulama fiqh, memang ni rukun tayamum. Dia kena dipindahkan dulu dari muka ke tangan. Dia tak boleh kita terus sapu. Sebab kalau sapu ni, umpama kita dah skip satu rukun. Menarik kan? Ini benda yang ramai orang salah faham, ramai orang keliru. Masuk Ana sendirilah. Okay. Ada orang tanya, Ustaz, bukan Ustaz, Ana bukan Ustaz lah. Tanya Ustaz lain. Okay, Ustaz, boleh ke kalau kita nak tayamum ni pakai benda lain? Tak pakai tangan? Boleh je. Kalau kita ada ridak ke apa ke, tak ada masalah. Dia tak semestinya memindahkan debu tanah tu dengan apa. Kalau kita ada ridak, dan kita letak ridak kita dekat tanah, lepas tu kita sapu kat muka, pun boleh. Tak ada masalah, dong ding ding deng deng. Tak ada masalah, boleh. Yang penting mesti ada naklut turab, mesti ada memindahkan tanah. Itu first step. Okay, kita tak bincang masuk muka lagi. Naklut turab ni semata-mata memindahkan tanah daripada tempat asal dia. Kalau tempat asal dia muka, kita ambil kat muka, sapu balik. Kalau tempat asal dia kat tanah, senang lah, kita ambil je. Itu memindahkan. Okay. Yang kedua, an-niyatu. Kita niat bermula daripada, kita niat, ni benda makruf lah. Kita kena niat masa basuh, masa bukanlah basuh. Dalam tayamum kita tak panggil basuh, kita panggil lap. Tayamum kita kena niat masa lap muka. Tapi kita dah boleh mula niat semenjak semalam. Semenjak kita pindahkan tanah. Kita pindahkan tanah. Kita dah boleh start niat dah. Tapi niat tu kita mesti continuous kan. Continuous pula dah belagak pula Ustaz ni. Kita mesti istimrar. Kita mesti berterusan niat tu daripada kita pindahkan tanah, kita sapu muka. Dia kena ada istimrar tu. Okay. Itu niat. Okay. So, satu benda yang kita nak tekankan dalam bab niat ni, tanah ke debu Ustaz? Tanah. Debu tanah. Okay. Terima kasih. Kena betul. Dia, yang penting kena tanah. Debu tanah ke apa tanah, tapi kena tanah lah. Okay. Okay. Dalam bab tayamum ni, benda yang kita kena tekankan adalah niat. Kenapa kena tekankan? Okay. Niat ni, bila kita tayamum, kita niat ni, kita tak boleh just niat macam wuduk. Wuduk dia just umum je. Dia just kata, nawaitu wudu'ah lillahi ta'ala. Tapi dalam tayamum ni, kita kena ikat tayamum tu, ikat niat tayamum tu dengan benda yang kita nak buat. Okay, Ustaz, pening. Okay. Tayamum ni, dalam niat dia ada 3 tahap. Okay, dia ada 3 tahap. Okay, ada tahap pertama, tahap wajib. Tahap kedua, tahap sunnah. Tahap ketiga, tahap bawah daripada sunnah sikit. Okay, apa maksud dia? Okay, bila kita kata tayamum ni adalah satu ibadah, satu cara kita nak mengangkat hadas. Tapi dia sebagai ganti kepada wuduk. Jadi dia tak, umpama istilah dalam kitab fiqh, dia tak sekuat wuduk. Wuduk ni kita just niat saja, aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okay, kita boleh buat ibadah apa pun dengan wuduk tu. Tapi bukan tayamum. Tayamum ni, dia ada level-level dia. Okay, 3 level tadi. Minta maaf lah, anda tak pandang ke sini. Anda pandang ke sini. Ada rekod. So, dia ada level dia. Contoh mudah, anda bagi Anda. Kalau kita buat,
kita niat tayamum untuk ibadah yang tingkatan paling tinggi, tingkatan wajib. Kita boleh buat ibadah tingkatan wajib, tingkatan sunnah dan tingkatan yang bawah daripada sunnah. Tapi antum semua faham lah kan? Kalau kita niat untuk buat ibadah pada level sunnah, kita boleh buat level ibadah yang bawah daripada sunnah. Tapi tak boleh buat level ibadah-ibadah yang level wajib. Contoh, kita datangkan contoh. Kita banyak kena datangkan contoh ni. Kita kata, kita niat saja aku tayamum untuk mengharuskan solat fardu. Untuk mengharuskan solat fardu, kita tayamum. Maka dengan tayamum ni, kita boleh buat satu solat fardu, itu semaklumah, satu solat fardu, dan seberapa banyak solat sunat, dan kita boleh pegang Quran, dan kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Kita boleh duduk dalam masjid. Okay. Tapi, kalaulah contohlah kita ambil, kita tayamum, kita niat saja aku tayamum untuk mengharuskan solat sunat. Untuk mengharuskan solat sunat. Kita tak kata solat fardu, tapi solat sunat. So, secara tak langsung, niat kita tu dah ada pada level kedua. Jadi, Ustaz, boleh ke dengan niat macam tu, dengan tayamum macam tu, kita buat solat fardu? Jawapan dia, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tayamum ni dia ibadah yang tak kuat, dia ibadah yang agak lemah. Istilah dalam kitab fiqh, agak lemah. Jadi dia terikat dengan niat. So kita niatkan untuk solat sunat je kan. Jadi boleh solat sunat dan ibadah-ibadah yang bawah. Ibadah yang bawah ni apa? Contohnya pegang Quran, contohnya nak duduk dalam majlis ilmu kan. Benda-benda yang digalakkan untuk pegang Quran, untuk ada wuduk kan. Melainkan nak pegang Quran lah, pegang Quran. Dan jadi dia boleh buat dua tu je. Okey. Jadi ni saya ringkas je. Tapi pokoknya dah ditebang. Pokoknya macam tu. Dia ada 3 level niat. Ingat, tayamum ni dia ada 3 level niat. Level yang pertama wajib. Level yang kedua benda-benda sunat. Level yang ketiga benda-benda yang agak bawah daripada sunat. Contohnya pegang Quran. Contohnya apa lagi? Duduk dalam majlis ilmu kan. Okay, so kalau kita niat untuk buat benda wajib, kita boleh buat benda yang sunat dan bawah daripada sunat. Kalau kita niat benda yang sunat je, kita tak boleh buat benda wajib. Tapi kita boleh buat benda yang bawah dia. Macam tu. Dia ikut level. Benda ni dibincangkan. Memang dibincangkan. Ana bukan buat ilmu sesat, jangan risau. Benda ni dibincangkan dalam kitab fiqh. Next term. Kau jaga kau ni. Jaga kau. Okay. An-niyah. Itu niat. Okay. Settle bab niat. As-salisu mashul wajhi. Okay. Ini mashul wajhi. Menyapu muka. Ingat. Menyapu muka. Tadi kita dah nakal. Kita dah pindahkan tanah daripada tempat dia ke tangan. Satu. Kita dah niat. Kita terus sapu muka. So, had muka dia macam mana? Had muka dia sama macam wuduk. Had muka untuk tayamum sama macam wuduk. Kalau dari segi tul, dari segi panjang, dia istilah dia daripada tulang lembut telinga belah kanan, kan depan tu kan, ke tulang lembut telinga belah kiri. Samalah. Dari segi keluasan pun, kalau dari segi bawah tu dia ikut tulang jawline kita kan. Orang biasa kata jawline tu dari segi tulang rahang ni sampai pertemuan dua tulang dagu, dan atas daripada manbatu sya'ri, tempat tumbuh rambut. Samalah macam wuduk. Okay. Cuma beza dia, dalam kita menyapu muka untuk tayamum ni, untuk wuduk, okay. Untuk wuduk, kalau contohnya janggut ni kan, janggut ni, kalau untuk wuduk kita wajib sampaikan zohron wa batnan. Kita wajib sampaikan zohir dan dalam kulit. Kena kulit. Wajib untuk wuduk kan. Kita dah bincang dalam bab wuduk. Tapi berbeza untuk tayamum. Tayamum cukup pada zahir saja. Dia tak perlu kita selat-selat. Tak perlu. Zahir saja. Itu bab basuh muka. Bukan bab basuh. Ada satu tersasul, minta maaf. Tapi dalam tayamum ni kita panggil basuh. Kita panggil sapuan. Sapuan muka. Macam tu kita tepuk. Okay. Kan dia kata macam tu. Jadi sapu macam tu. Muka. Okay. Kena sampai kulit ke tak payah. Kalau bab janggut lah. Okay. Itu as-salisu. Kalau pula ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Menyapu
dua tangan sampai ke siku. Okey. Menyapu dua tangan sampai ke siku. Okey. So, kita dah bincang syarat sah. Syarat sah dia kena 2 kali tepuk, betul tak? Dalam tayamum ni kena 2 kali tepuk. First untuk muka, okey, kita dah muka dah settle. Okey, tepuk sekali lagi. Okey. Sekarang, okey. Secara basicnya, secara asasnya, sapulah macam mana pun sah. Okey, tapi kali ni jom kita buat sama-sama macam ajak jom kita makan. Okey, jom kita buat sama-sama cara afdal, kaifiat yang afdal untuk buat basuhan tangan. Okey. Jadi, okey, sunnah, okey, first kali sunnah macam biasalah macam wuduk lah. Sunnah dimulakan dengan tangan kanan. Sunnah dimulakan dengan tangan kanan lah. Kan? Macam wuduk. Tapi kalau mula tangan kiri sah ke? Sah je. Sah je. Kalau cakap dari segi sah, sah. Tapi pelik lah kan? Kita dah biasa buat kanan, start daripada kanan. Tapi ala kuliah kalau nak buat start daripada kiri pun sah je. Okay. Cara dia macam ni. Okay. Harap nampak lah. Okay. Cara dia adalah. Okay, di sini sikit. Cara dia adalah. Okay. Ini tangan kanan. Kita menggunakan tangan kanan. So, kita dah tepuk. Dah tepuk. Okay. So, cara dia adalah. Letak tangan kiri. Tapak tangan kiri. Dekat bawah ni. Ni tangan kanan. Dekat bawah ni. Okay. Kat ni. Okay. Cara dia adalah first tarik. Tarik. Tapi kita kena jaga. Kita takkan guna ibu jari. Yang ni pun ibu jari tak kena. Okay, dia macam ni je. Cara yang afdal. Ni cari. Okay, ni anak ulang balik. Ni cara yang afdal. Kaifiat yang afdal. Cara macam ni pun sah kan. Contoh tu pun sah. Tapi kaifiat yang afdal adalah. Okay. Kita letak macam ni. Dan digalakkan dia tak lebih. Dia jangan macam tu. Okay. Dia jangan sampai macam tu. Dia ngam-ngam je. Okay. Tarik daripada atas. Tarik turun bawah. Bila sampai ke pergelangan tangan je, genggam. Genggam tapi selain ibu jari. Genggam. Tadi macam tu. Okay, kita macam tu kan. Macam tu. Okay, tapi bila sampai kat pergelangan tangan je, genggam. Genggam. Tarik sampai siku. Lebih sikit. Pusing. Okay. Tapi ingat, ibu jari ni angkat. Tarik. Sempurnakan. Last kali ibu jari ni, kita basuh atas ibu jari tangan kanan. Macam tu. Okay, anda ulang balik. Kita mula dengan ni. Okay, tapi ingat, ibu dia macam ni. Okay, macam ni. Dia jangan sampai terlebih. Ngam-ngam je. Macam tu. Okay, kan. Ngam-ngam je. Tarik daripada atas. Tapi dia tak akan kena ibu jari tangan kanan. Dan ibu jari tangan kiri pun kita kena jaga. Tarik. Sampai pergelangan tangan, genggam. Okay, nampak kan? Genggam. Dah sampai siku lebih sikit. Pusing. Tolak balik. Ingat, jaga ibu jari. Bila dah sampai dekat sini, hujung ni, sempurnakan. Tadi kan awal kita tak sapu ibu jari kan? Jadi, sapu ibu jari. Kanan, guna ibu jari tangan kiri. Settle. So, cara yang sama, ulang je balik dekat tangan kiri. Okay, macam tu. Buat ramai-ramai, buat praktikal. Biar kita ingat. Dia ala kuliah betul. Buat macam mana pun, sah insyaAllah tayamum kita. Sah. Tapi ini cara yang afdal. Diajar oleh para ulama. Jadi, macam tu. Sama juga. Jangan lebih. Tarik. Okay. Jaga ibu jari. Genggam. Jaga ibu jari. Tarik. Pusing tangan. Okay, pusing. Tarik. Sempurnakan atas ibu jari tangan kiri dengan ibu jari tangan kanan. Settle. Mantul. Okay. Ala kuliah betul. Macam mana pun sah. Tapi ini cara yang afdal. Ulama ajar, kita belajar, kita ajar dekat orang. Dan kita amalkan. Okay. Amal lah. Okay. Jadi, mungkin ada yang pernah dengar. Izham, tangan ni sampai siku ke pergelangan tangan je? Okay. Memang ada dibahaskan oleh para ulama. Tangan dalam bab tayamum, dalam bab wuduk, dalam bab wuduk kita setuju sampai siku. Tapi ada pendapat daripada Imam An-Nawawi, dia katakan kalau ikut pendapat Imam Nawawi, dan Imam Nawawi pun bermazhab Syafi'i, Imam Nawawi, tangan dalam bab tayamum dia sampai pergelangan je. Maksudnya tangan yang ni je. Tangan je lah. Betul-betul tangan je. Dia tak masuk lengan. Tapi qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dalam tayamum pun kena sampai siku.
Tapi ini sekadar pemberitahuan lah. Dia kadang-kadang orang datang kat kita, aku belajar tayamum ni sampai pergelangan tangan je. Kita kata lah, okey betul, ada pandangan macam tu. Tapi pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Nak pakai mana? Seeloknya pakailah yang muktamad. Okey. Jadi settle mashul yadaini ilal mirfaqaini. Okey. Dan yang last sekali at-tartibu bainal mashataini. Dan kenalah tertib antara dua sapuan. Maksudnya kita kena basuh muka dulu, bukan basuh, astagfirullah. Sapu muka dulu, lepas sapu muka baru tangan. Kalaulah ni macam dalam kitab. Kalaulah kita basuh tangan dulu baru sapu muka, basuhan tangan tak dikira. Basuh tangan tak dikira. Basuhan muka tu je dikira. Okay, basuh tangan, basuh muka. Oh, itu lupalah. Tadi bagi basuh tangan tu. Basuh muka tu dah dikira. Lepas basuh muka, basuh balik, basuh. Sapu balik tangan. Antum harap antum faham lah. Ana tersasul basuh tu maksud Ana adalah sapu. Okay. Ya. Itulah dia rukun-rukun tayamum yang 5. Okay. Jadi sebelum kita masuk, kalaulah sempat kita masuk fasa seterusnya, tapi ada tak apa-apa soalan daripada IG ataupun daripada grup ni sendiri? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Tak faham ke, tak jelas ke? Ustaz, saya tak faham semua. Saya tak faham semua Ustaz. Apa benda Ustaz ni merepek? Saya nak share Haziq juga. Sorry lah. Share Haziq malam ni tak ada je. Dia ada urusan. Minta maaf sangat-sangat. Ada ke soalan? Kalau tak ada soalan, kita terus masuk fi mubtilati tayamumi. Itu pun seminit sampai 10.23. 10.23. Kalau ada soalan lah, mana tak faham ke, nak minta ulang balik kaifiat ke, ada apa-apa tak faham ke. Dum dum dak dum 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 dak. Mantap Syekhuna. Alfi, jangan macam-macam. Entar lagi mana. Tu bang, yang bukan ke memegang Al-Quran dengan wuduk hukumnya wajib. Okey. Memegang Al-Quran dengan wuduk hukumnya wajib. Tapi memegang Al-Quran tu sendiri adalah sunnah. Okey. Solat fardu adalah wajib dan dia ambil wuduk, bertayamum untuk solat tu wajib dan solat tu sendiri wajib. Ambil wuduk ataupun bertayamum untuk pegang Quran itu sunnah, itu wajib. Tapi nak pegang Quran tu tak wajib. Faham tak? Dia bukan wajib dari segi apa yang kita kena buat, dari segi ibadah tu. Contohnya solat. Solat memang fardu. So bila kita guna ibadah tayamum yang tak kuat untuk ibadah yang kuat, dia boleh guna sekali je. Okay, tapi untuk mashul Quran, memegang Quran, dia bukan ibadah yang wajib. Memegang Quran hukumnya sunnah, tapi nak pegang Quran tu ya wajib ada wuduk. Macam tu. Faham kan? Terima kasih. Okay. Okay. Jadi kita terus masuk. Okay. Fasal yang seterusnya, faslun fi mubtilati tayammumi ay faslun fi bayani mubtilati tayammumi. Bermula ini satu fasal pada menerangkan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okay. So kita dah settle dah tayamum ni, bab fasal paling last dalam tayamum, iaitu apa yang membatalkan tayamum. Jadi perkara-perkara yang membatalkan tayamum tu ada 3. First kali ma abtalal wudu'a. Ma segala apa yang membatalkan wuduk. Jadi kita dah bincang pasal fasal apa yang membatalkan wuduk. Okay, tu dah settle lah. Dia ada apa? First kali keluar sesuatu daripada 2 jalan, iaitu kubur dan nubur. Yang kedua, hilang akal termasuk tidur, kecuali tidur yang tetap papan punggung ketika duduk, kita dah bincang. Yang ketiga tersentuh antara lelaki dan perempuan dengan syarat-syarat yang kita dah bincang. Dan yang keempat, memegang kemaluan dengan tapak tangan yang kita dah bincang. Okay. Jadi segala apa yang membatalkan wuduk yang kita dah bincang tu, yang kita dah bincang sebelum ni, dia juga membatalkan tayamum. Okay, itu settle. Yang kedua, ar-riddatu maksudnya murtad. Na'udzubillah min zalik. Murtad membatalkan tayamum, tapi dia tak membatalkan wuduk. Sebab apa? Sebab wuduk ni
Dibincangkan disebutkan dalam kitab fiqh. Sebab apa? Sebab wuduk ni adalah satu ibadah yang kuat. Kita dah kata, dengan murtad tak membatalkan wuduk. Tapi yelah, maksudnya ni sekadar hukum kan. Contoh, na'udzubillah, ada seorang tu dia ada wuduk. Dia murtad. Dia murtad, dia masuk Islam balik, dia boleh, dia dikiranya wuduk yang dia ada tu masih ada. Okay, ini bab hukum lah. Tapi na'udzubillah, jangan bincanglah bab murtad ni kan. Tapi kalau tayamum kalau anda ada seorang tu murtad je, dia ada tayamum je, terus batal tayamum dia. Okay. Sebab apa? Sebab tayamum ni kita ulang balik, dia ibadah yang kita bukan merendahkan tayamum, tak. Dia dari segi nisbah dia kepada wuduk, dia adalah ibadah yang agak lemah. Okay. Dan yang ketiga, wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Okay, so kita kata tayamum ni dia ada 3 sebab kita dah bincang. Maksudnya kenapa kita bertayamum. Yang pertama sekali adalah tak ada air. So kalau lah kita bertayamum sebab tak ada air, ingat sebab tak ada air, bukan sebab sakit, bukan sebab nak bagi minum kepada Zulhayah yang mempunyai kehidupan yang muhtaram, tak. Pasal kehilangan air. Okay. Kalau kata kehilangan air, okay. Kalau kita kehilangan air, kita tayamum pula sebab air habis. Air tak ada, macam mana lah. Kita tayamum. Okay. Tiba-tiba turun hujan. Okay. Itu membatalkan tayamum kita. Sebab apa? Sebab adanya air. Tapi dalam poin ni adalah yang lagi kita nak kena bincang adalah tawahum. Apa maksud tawahum? Tawahum ni adalah kita syak, kita zon, kita ragu-ragu yang macam ada air. Bila kita macam tu je, kita tawahum je macam ada air, batal wuduk kita. Contohlah, maksud dia macam ni. Tawahum ni maksudnya tawahum ni macam ni lah. Kalau lah contohnya kita dah ambil wuduk, tiba-tiba kita nampak awan mendung. Jadi bila kita nampak awan mendung tu, kita akan tawahum, macam nak ada air ni, itu membatalkan kita punya tayamum. Okay. Tapi dia ulama bincangnya. Contohlah, kalau kita tengah solat, tiba-tiba datang syak, datang tawahum ni, datang rasa ragu-ragu, macam ada air, tapi kita tengah solat. Jadi secara umumnya bila kita dah solat, batal tak solat kita? Tak batal. Sebab tawahum ni dia disyaratkan mesti berlaku sebelum solat. Kalau sebelum solat kita tawahum, kita punya tayamum tu batal. Tapi kalau kita tawahum tu masa sedang solat, batal tak tayamum kita? Tak batal tayamum. Jadi bila tak batal tayamum, tak batal solat. Kita teruskan solat macam biasa. Ini secara ringkas je lah. Dia ada perbahasan yang detail sikit, tapi tak apalah. Ini sekadar yang penting kita tahu. Jadi kalau lah contoh kita tayamum. Okay. 2 situasi. Kita tayamum. Satu, kita tayamum. Lepas tayamum tu kita tak solat lagi. Tiba-tiba kita ragu-ragu, macam ada air, nampak awan mendung ke apa ke, batal kita punya tayamum. Tapi kalau kita dah solat, tengah-tengah solat tu tiba-tiba datang tawahum, nampak awan mendung ke apa ke, masa tu tayamum kita tak batal. Sebab apa? Sebab kita dah solat. Jadi kita teruskan solat. Macam tu. Okay. Jadi wallahu a'lam bisawab. Jadi terima kasih semua. Mungkin ada yang ada soalan? Okay, dekat Instagram je. Tengah Instagram kan, dia tanya, Ustaz, betul ke kalau tayamum, mana bukan Ustaz, kalau tayamum sebelum masuknya waktu solat, maka tayamumnya tak sah? Betul. Kita dah bincang dalam syarat sah solat. Kalau kita tayamum, syarat untuk tayamum adalah selepas masuknya waktu solat. Syarat untuk sahnya tayamum, wa ayyakun tayammumu ba'da dukhulil waqti. Ini kita dah bincang semalam oleh Ustaz Aziz. Tayamum tu nak kena buat bila? Lepas masuk waktu baru sah. Okay. Wallahu a'lam bishawab.